guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Saya ingin membawakan Anda sahabat semua satu perkara yang amat penting ya buat kita semua. Terutamanya hal ini berkaitan dengan bacaan rang undang-undang keselamatan cyber. Jadi kita mau mendengar ya penjelasan, pencerahan daripada YB Menteri ya berkaitan dengan perkara ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menonton bersama dengan saya ya, sebab ini adalah satu perkara yang harus Anda dan saya harus ketahui ya berkaitan dengan keselamatan cyber dan sebagainya. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton bersama video ini. Okey, kita proceed kepada agenda seterusnya. DR 8 2024, Rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024, bacaan kali yang kedua. Yang Berhormat Menteri. Tuan Ketua, saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024 dibacakan untuk kali yang kedua sekarang. Ada sesiapa menyokong? Sebentar yang. Tidak ada. Yang Berhormat beri penerangan berkaitan perkara itu. Boleh saya teruskan, Tuan Ya, Ketua? silakan, Yang Berhormat. Terima kasih, Tuan Ketua. Tuan Ketua, dalam mendepani cabaran era teknologi dan pendigitalan masa kini, dan bagi kami semua merealisasikan aspirasi Malaysia untuk bersaing dengan lebih efisien di pasaran global, semua pihak perlulah memanfaatkan teknologi dan pendigitalan khususnya di dalam semua sektor yang memberi impak signifikan kepada kemajuan negara yang lebih pesat. Justru itu, Tuan Ketua, kerajaan dan pelbagai pihak telah melaksanakan inisiatif-inisiatif bagi memperluas penggunaan teknologi dan aplikasi yang berteraskan digital dalam bidang penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Tuan Ketua, selaras dengan itu, kerajaan telah meletakkan komitmen yang tinggi dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu Information and Communications Technology ataupun ICT, bagi menyokong inisiatif negara ke arah ekonomi digital dan industri 4.0 melalui teknologi memuncul, itu disebut sebagai emerging technologies seperti teknologi generasi kelima, 5G, Internet of Things dan Artificial Intelligence, AI. Selanjutnya, Tuan Ketua, My Digital merupakan satu lagi inisiatif kerajaan untuk mentransformasikan Malaysia menjadi satu negara berpendapatan tinggi yang berpacukan pendigitalan dan sebagai peneraju serantau dalam bidang ekonomi digital. Tuan Ketua, Malaysia mengunjurkan ekonomi digital negara yang menyumbang sebanyak 25.5% menjelang tahun 2025 kepada KDNK ataupun keluaran dalam negara kasa berbanding 23.2% pada masa ini. Ini menunjukkan bahawa ekonomi negara digital negara adalah antara tonggak utama ekonomi Malaysia. Peningkatan prasarana teknologi dan digital ini akan membuka ruang yang lebih besar kepada ancaman-ancaman cyber yang mana rangkaian infrastruktur digital tersambung kepada semua pengguna sama ada kerajaan, entiti infrastruktur maklumat kritikal negara, organisasi swasta, industri dan orang ramai. Persekitaran rangkaian bekalan ataupun disebut sebagai supply chain, Tuan Ketua, ini melibatkan keselamatan data, keselamatan sistem dan infrastruktur. Salah satu faktor yang memberikan keyakinan kepada pelabur untuk memilih Malaysia ataupun sebuah negara sebagai destinasi pilihan mereka adalah satu ekosistem digital dan keselamatan cyber yang selamat dan lestari. Tambahan pula, ancaman keselamatan cyber kini semakin kompleks, Tuan Ketua, melalui penggunaan teknologi terkini dan canggih. Hal ini sudah tentu menuntut kesiapsiagaan terbaik seluruh jentera kerajaan untuk kami bersama-sama menangani ancaman ini. Perihal ini menjadi keutamaan bukan sahaja di dalam negara, tetapi turut, Tuan Ketua, mencakupi ruang lingkup yang lebih besar di peringkat serantau dan global kerana alam cyber dan komunikasi digital, Tuan Ketua, meresapi pelbagai aspek dalam kehidupan. Menurut Forum Ekonomi Dunia, the World Economic Forum, dalam laporan prospek keselamatan cyber global tahun 2024,
Tuan Ketua, menggariskan bahawa 45% organisasi mempunyai keupayaan keselamatan cyber yang terhad bagi mengesan dan mengenal pasti kerentenan atau kelemahan cyber dalam rangkaian bekalan mereka. Selain daripada itu, Tuan Ketua, sebanyak 41% organisasi yang mengalami insiden keselamatan cyber dalam tahun 2023 adalah disebabkan oleh pihak-pihak ketiga. Laporan daripada Forbes pula menyaksikan peningkatan ketara dalam serangan cyber di peringkat global, mengakibatkan Tuan Ketua lebih 343 juta mangsa. Antara tahun 2021 dan 2023, pelanggaran data meningkat sebanyak 72%, mengatasi rekod sebelumnya. Manakala IBM dalam laporan berhubungan kos ketirisan data menggariskan bahawa purata sebanyak dolar Amerika 4.45 juta ditanggung organisasi akibat ketirisan data pada tahun 2023. Dan ini menyaksikan peningkatan sebanyak 15% dalam tempoh 3 tahun. Statistik daripada Agensi Keselamatan Cyber Negara ataupun dikenali secara singkat sebagai NAKSA, iaitu agensi di bawah Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri MKN JPM, menunjukkan tren serangan cyber seperti penafian perkhidmatan tersebar, distributed denial of service ataupun DDoS, pencerobohan, intrusion, jangkitan perisian hasad, malware infections, penghosan perisian hasad, malware hosting dan advanced persistent threats yang meningkat dari 2016 sehingga tahun 2022. Tuan Ketua, pada tahun 2022, sejumlah 7,192 insiden keselamatan cyber dilaporkan kepada NAKSA berbanding dengan 5,575 pada tahun 2021 dan 4,194 pada tahun yang sebelumnya. Walau bagaimanapun, terdapat perkembangan yang positif kerana insiden keselamatan cyber pada tahun 2023 setakat 31 Disember 2023 telah menurun dengan ketara kepada jumlah 3,232 kes. Penurunan ini, Tuan Ketua, mencerminkan keberkesanan langkah proaktif yang dilaksanakan untuk melindungi ruang cyber kita. Justru itu, langkah-langkah proaktif yang dilaksanakan perlu diperluaskan secara terselaras bagi memastikan tempoh pengesanan dan juga tindak balas terhadap insiden-insiden keselamatan cyber dapat disingkatkan melalui proses yang sistematik, penggunaan teknologi yang bersesuaian dan model insan berkepakaran tinggi. Tuan Ketua, serangan cyber yang semakin berleluasa pada masa kini bukan sahaja mampu melumpuhkan perkhidmatan sesebuah organisasi tetapi menggugat ekonomi negara, malah turut mengancam keselamatan dan kedaulatan negara jika langkah pencegahan yang sewajarnya tidak dilaksanakan. Oleh yang sedemikian, bagi memperkukuhkan keselamatan cyber negara, kerajaan telah pun memutuskan supaya mekanisme dan sistem pengurusan keselamatan cyber negara perlu diberi anjakan paradigma atau ditransformasikan supaya mampu menghadapi sebarang bentuk ancaman cyber pada masa kini dan juga masa akan datang. Pengurusan keselamatan cyber negara yang proaktif, terselaras dan berkesan memerlukan, Tuan Ketua, satu ataupun sebuah institusi yang mempunyai mandat, keupayaan dan kuasa-kuasa yang jelas. NAKSA yang merupakan agensi peneraju dalam bidang keselamatan cyber perlu diperkukuhkan untuk melaksanakan fungsinya, terutamanya, Tuan Ketua, dalam aspek kawal selia serta penguatkuasaan dasar dan juga strategi pengurusan keselamatan cyber negara. Pengukuhan kuasa serta fungsi yang jelas amat diperlukan oleh NAKSA secara undang-undang spesifik dalam menjalankan peranannya secara lebih berkesan dan holistik bagi menangani masalah ataupun ancaman keselamatan cyber negara. Penggubalan Rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024 yang memberi tumpuan kepada perlindungan keselamatan cyber infrastruktur maklumat kritikal negara. Ini kerana, Tuan Ketua, apa-apa jua pencerobohan atau serangan ke atas infrastruktur kritikal ini
boleh membawa dan memberikan impak yang cukup besar kepada negara dan rakyatnya, khususnya dalam aspek-aspek keselamatan, ekonomi, kesihatan dan juga sosial. Melalui Rang Undang-Undang Keselamatan 2024 ini, Tuan Ketua, aspek keselamatan cyber bagi infrastruktur maklumat kritikal negara akan dapat kita pertingkatkan melalui rangka kerja yang telah diwujudkan dalam Rang Undang-Undang ini, yang termasuk pertamanya, penetapan dasar-dasar dan strategi berkaitan keselamatan cyber serta aspek pemantauan perlaksanaannya oleh Jawatankuasa Keselamatan Cyber Negara ataupun dalam singkat JKSN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dianggotai oleh wakil-wakil daripada pelbagai agensi awam dan juga swasta. Kedua, pelaksanaan dan pematuhan kehendak yang diperuntukkan dalam Rang Undang-Undang ini dan juga tata amalan yang berkaitan dengan keselamatan cyber oleh ketua sektor dan pemilik atau pengendali komputer dan sistem komputer yang merupakan infrastruktur maklumat kritikal negara. Ketiga, yang Tuan Ketua, penyelarasan tindakan berkaitan keselamatan cyber dan penguatkuasaan peruntukan Rang Undang-Undang ini oleh NAKSA. Dan keempat, soal atau aspek perlesenan pemberi perkhidmat keselamatan cyber. Tuan Ketua, penubuhan JKSN di bawah Rang Undang-Undang ini adalah perlu walaupun ia telah pun ditubuhkan di bawah arahan MKN 26. Pengurusan keselamatan negara kerana Rang Undang-Undang ini merupakan Rang Undang-Undang khusus bagi menangani isu keselamatan cyber. Apabila Rang Undang-Undang ini dikuasakan kelak, arahan MKN 26 akan disemak semula untuk tujuan penjelarasan. Walau bagaimanapun, apa-apa ketetapan yang telah pun dibuat oleh JKSN di bawah arahan MKN 26 yang berhubung dengan langkah-langkah standard dan proses berhubung dengan keselamatan cyber infrastruktur maklumat kritikal negara akan terus terpakai selagi mana ianya tidak bertentangan dengan Rang Undang-Undang ini. Kerajaan juga telah menjalankan kajian dan menepasti perundangan sedia ada yang relevan seperti Akta Majlis Keselamatan Negara 2016, Akta 776, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta 709 dan juga Akta Bekalan Elektrik tahun 1990 ataupun Akta 447 bagi memastikan tidak ada sebarang kelompangan, percanggahan atau pertindihan di antara undang-undang sedia ada dengan Rang Undang-Undang ini. Tuan Yang Dipertua, bagi maksud mengubal Rang Undang-Undang ini, NAKSA telah pun mengadakan sebanyak 13 sesi perbincangan kumpulan fokus ataupun fokus group discussion bersama 11 ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara. 11 sesi libat urus bersama agensi keselamatan negara yang luar seperti Australia, Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, Rusia dan Singapura, serta 30 mesyuarat bersama dengan semua kementerian, agensi, pejabat setiausaha kerajaan negeri dan juga pemegang taruh yang berkenaan. Rang Undang-Undang ini akan mengikat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ini boleh dilihat apabila entiti kerajaan, Tuan Ketua, yang ditakrifkan di bawah Rang Undang-Undang ini termasuklah kementerian dan jabatan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang boleh dilantik sebagai ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara ataupun ditetapkan sebagai entiti infrastruktur maklumat kritikal negara dan mempunyai kewajipan tertentu di bawah Rang Undang-Undang ini. Di antara kewajipan tersebut termasuklah, Tuan Ketua, untuk memberikan maklumat mengenai infrastruktur maklumat kritikal negara yang dimiliki dan dikendalikannya. Kewajipan untuk melaksanakan tata amalan ataupun code of practice. Kewajipan, Tuan Ketua, untuk melaksanakan penilaian risiko keselamatan cyber dan juga audit. Kewajipan melaporkan insiden keselamatan cyber dan latihan keselamatan cyber security exercises. Tuan Ketua, kegagalan mematuhi kewajipan yang dinyatakan di atas merupakan kesalahan di bawah Rang Undang-Undang ini. Namun begitu, tidak ada tindakan pendakwaan yang boleh diambil ke atas kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bagi apa-apa kegagalan untuk mematuhi
peruntukan rang undang-undang ini di dalam undang-undang ini. Dari segi pentadbiran kerajaan, pematuhan mana-mana peruntukan undang-undang bertulis akan sentiasa dipantau dan dititikberatkan. Kerajaan akan mengambil segala langkah yang perlu untuk pastikan peruntukan rang undang-undang ini dipatuhi sepenuhnya oleh agensi-agensi di bawah kerajaan persekutuan dan juga agensi-agensi di bawah kerajaan negeri. Oleh itu, walaupun rang undang-undang ini memperuntukkan pengecualian kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri daripada didakwa bagi mana-mana kesalahan di bawah rang undang-undang ini tidak bermaksud, Tuan Ketua, bahawa kelonggaran diberikan kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam soal melaksanakan peruntukan rang undang-undang ini. Peruntukan yang serupa juga dapat di dalam undang-undang berkaitan keselamatan cyber di negara Australia, iaitu Security of Critical Infrastructure Act tahun 2018 dan juga di Singapura melalui Cyber Security Act 2018. Tuan Ketua, peruntukan rang undang-undang keselamatan cyber 2024 meliputi elemen-elemen utama seperti berikut. Pertama, bahagian 1. Fasal 1 sehingga 4 memperkatakan tentang soal-soal permulaan. Bahagian kedua, fasal 5 sehingga 9 memperuntukkan berkenaan penubuhan jawatan kuasa keselamatan cyber negara, fungsi mesyuarat dan sebagainya. Bahagian ini juga menyatakan bahawa Ketua Eksekutif NAKSA hendaklah menjadi setiausaha kepada jawatan kuasa tersebut. Bahagian ketiga, fasal 10 sehingga 14 memperuntukkan mengenai kewajipan dan kuasa Ketua Eksekutif NAKSA termasuk peruntukan bagi penubuhan dan penyelenggaraan sistem pusat penjelasan dan kawalan cyber negara serta kuasa-kuasa untuk melantik mana-mana pakar yang berkelayakan di dalam keselamatan cyber. Bahagian yang keempat, fasal 15 sehingga 24 memperuntukkan antara lain, Tuan Ketua, tentang perlantikan dan juga fungsi Ketua Sektor Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara dan penetapan serta pembatalan dan kewajipan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara. Ketua Eksekutif NAKSA juga diberikan kuasa, Tuan Ketua, untuk menjalankan latihan keselamatan cyber. Seterusnya bahagian yang kelima, yang merangkumi fasal 25 sehingga 26. Fasal-fasal yang memperuntukkan tentang penyediaan dan juga pengendosan tata amalan serta penjelasan berhubung dengan tata amalan tersebut. Kemudian bahagian yang keenam, yang melibatkan fasal 27 sehingga 34. Fasal-fasal yang memperuntukkan berhubung perlesenan, kelayakan, kelulusan, pembaharuan syarat, kewajipan serta pembatalan dan juga pergantungan lesen pemberi perkhidmatan keselamatan cyber. Ia juga, Tuan Ketua, memperuntukkan larangan pemindah milikan atau penyerahan lesen melainkan jika diberi kuasa oleh Ketua Eksekutif NAKSA. Seterusnya, bahagian yang ketujuh. Fasal 35 memperuntukkan berhubung dengan penyiasatan insiden keselamatan cyber dan kuasa eksekutif untuk mengeluarkan arahan tentang langkah-langkah yang perlu untuk bertindak balas terhadap ataupun langkah-langkah yang perlu untuk baik pulih serta mencegah daripada insiden keselamatan cyber. Kemudian bahagian yang ke-8, fasal 36 sehingga 52 yang membuat peruntukan Tuan Ketua berkenaan dengan penguatkuasaan termasuk pemberian kuasa oleh menteri kepada mana-mana pegawai awam untuk menjalankan kuasa penguatkuasaan serta kuasa penyiasatan kepada pegawai yang diberi kuasa. Kemudian yang terakhir, fasal 53 sehingga 64 yang membuat peruntukan berkenaan perkara-perkara am. Tuan Ketua, rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024 ini dapat membantu kerajaan untuk memastikan kebolehlaksanaan dan kecekapan fungsi infrastruktur maklumat kritikal negara dalam hal menangani insiden keselamatan cyber. Hal ini dapat memastikan tahap keselamatan negara tidak dikompromi selain menjadi pemangkin daripada ataupun kepada pertumbuhan ekonomi negara yang lebih kukuh dan mampan, terutama dengan menyediakan persekitaran yang kondusif yang boleh memupuk keyakinan dan menarik pelabur asing
untuk melabur dalam ekonomi digital negara. Oleh itu, Tuan Ketua, mekanisme kawalan yang diperuntukkan dalam rang undang-undang ini perlu dilaksanakan dengan seberapa segera kerana ancaman cyber boleh berlaku pada bila-bila masa dan tanpa dijangka. Kerajaan berharap supaya rang undang-undang ini akan mendapat sokongan bipartisan daripada semua ahli dalam Dewan ini tanpa mengira parti dengan meletakkan hal dan soal keselamatan negara sebagai pertimbangan yang utama. Tuan Ketua, saya memohon untuk mencadangkan. Terima kasih. Ada yang berhormat menyokong? Saya menyokong. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia pencerahan daripada YB Menteri, Menteri Komunikasi Gobind Singh. Ya, satu pencerahan yang begitu padu ya berkaitan dengan rang undang-undang ya keselamatan cyber ini. Kita harapkan ya dapat diluluskan dan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin ya untuk menjaga kepentingan khususnya negara kita dan juga berbagai lagi lah ya, khususnya dari segi keselamatan sahabat-sahabat semua. Jadi sehingga itu sekiranya Anda mau berikan sebarang komen ya berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.